بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا عليم يا عليم يا عليم وبه نستعين. اللهم ربنا رب زدنا علما. اللهم ربنا اهدنا صراط المستقيم. سورة البقرة. سورة البقرة. سورة البقرة سورة yang kedua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ini adalah surah mengenai lembu. Lembu betina. Lembu sini ialah lembu betina. Lembu ini ialah satu pemujaan orang-orang agama, orang-orang dulu. Orang-orang dulu, dia satu kepercayaan agama orang-orang dulu. Bahawasanya lembu ni bawa tua. Jadi surah ini nak memberitahu bahawasanya lembu pun adalah masalah. Dan lembu inilah jadi pujaan ramai orang-orang beragama dulu. Di Cyprus ada, di Greek ada, di macam-macam tempat ada, termasuk Afrika. Dan orang Yahudi di antara yang sembah lembu dulu. Sekarang ni yang sembah lembu tinggal Hindu ada lagi. Iaitu ajaran daripada Nabi Ibrahim. Dia sesat. Ajaran Nabi Ibrahim tapi sesat. Yang baki sampai baki agamanya ialah Hindu. Musyrikin Quraisy juga adalah ajaran daripada Nabi Ibrahim. Hindu adalah juga daripada ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi yang sesat. Dua-dua jenis ni sesat lah. Macam kita lala ni ya. Syiah dengan Habib lebih kurang. Satu grup kata Syiah, satu grup Habib. Dua-dua serupa ya. Baik. Surah ni nak beritahu empat perkara utama. Dia ada 5 surah. Dia ada 7 surah semua sekali. 7 surah panjang. Iaitu surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Anfal. 7 surah. 7 surah daripada start pada surah ni lah. 7 surah tu adalah 7 surah ni. Kalau siapa-siapa dia boleh belajar 7 surah ni, dia reti semua dalam Quran. Kira-kira kan. Tapi detailnya duduk di surah-surah lain lagi lah. Tapi umumnya boleh lah. Lepas tu detail daripada terperinci lagi daripada Quran ini ialah hadis. Bermakna kalau kita belajar 7 surah ni kita dah reti dah. Tapi kalau belajar semua sekali lebih baik. Lepas tu kalau campur dengan hadis pula, lepas pada khatam Quran, itu terbaik. Nah, baik. 7 surah ni nak cerita berkenaan dengan beberapa perkara. Tapi yang umum, yang serupa di antara semua perkara tadi ialah yang pertama sekali tauhid.
mengesakan Tuhan mula-mula sekali. Yang kedua, lepas tauhid, risalah. Risalah ialah undang-undang, peraturan-peraturan yang Allah Ta'ala beri, hukum hakam lah. Risalah ni mana hukum hakam, macam sembahyang, puasa, zakat, haji, lepas tu hidup sama kita dan sebagainya, dipanggil risalah, undang-undang. Yang ketiga ialah berkenaan dengan infak, sedekah. Maksudlah zakatnya, sedekah sunat dan sedekah wajib. Yang keempat ialah tentang jihad. Semua surah-surah ni ada cerita jihad. 7 surah ni ada cerita jihad. Tetapi surah Anfal menghuraikan jihad secara terperinci. Surah Anfal dan surah Taubah, lepas pada dia tu surah Taubah, beritahu secara terperinci. Baik. Jadi itu basic 4 ni mesti ada dalam 7 surah ni, 4 perkara ni. Lepas tu yang berlainan sikit daripada surah-surah lah. Lepas tu yang berlainan di antara surah ke surah. Di antara surah ke surah tu ada fakta yang lain-lain juga. Iaitu pertama sekali ialah surah Al-Baqarah ni, nak cerita tentang sifat-sifat orang Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, orang-orang Yahudi. Pendeta Yahudi, orang Yahudi. Lepas tu ada cerita-cerita Nabi-Nabi, cerita-cerita Nabi-Nabi. Surah ini memberitahu tentang mukjizat-mukjizat beberapa orang Nabi. Baik. Tujuan surah ini turun. Tujuan. Ada tujuan dia. Nabi SAW ingat, Nabi SAW awak dengar dulu, kemudian baru dengar ni. Pasal ni cerita ni. Pertama sekali Nabi SAW hijrah ke Madinah. Surah ni turun di Madinah. Nabi hijrah ke Madinah, bawa pengikutnya lebih kurang 70-80 orang je. Agak ramai lah. Selama 13 tahun 70-80 orang yang pergi ke Madinah. Dan daripada Madinah tu adalah 100 lebih sahabat dipanggil Ansar. Ansar ni orang yang menolong. Orang Muhajirin orang yang hijrah. Ansar orang Madinah ni orang yang tolong sahabat Nabi yang hijrah tadi. Jadi campur dua tu. Masa Nabi mula-mula sampai di Madinah tu agak-agak dalam 300 orang agak-agak. Campur dua tu. Orang perempuan tak kira, budak-budak tak kira. Kira yang 15 tahun ke atas, lelaki. Lepas tu tahun 2 hijrah berlaku perang Badar. Perang Badar tu umat Islam ada lebih kurang 400 dia boleh jihad. 400 orang ya, tidak ramai. Yang boleh jihad 313. Perang Khandaq tahun 5 hijrah, perang Khandaq baru 1000 orang. Baru 1000 orang. Tahun 5 hijrah. 5 campur 13, 18 tahun wahyu turun. Baru boleh 1000 orang. Dia perang lawan musyrikin. Dia panggil perpasukan NATO lah, kalau kita sekarang ni NATO. Iaitu Muslim Mekah campur dengan Yahudi, campur dengan berbagai-bagai puak. Semua mari bersatu, mari nak serang Islam satu. 100,000 lawan 1000. Tahun 6 hijrah, Nabi buat umrah ke Mekah. Maka berlaku perjanjian Hudaibiyah. Dan umat Islam hanya 1,400 orang masa itu. Masuk haji 1,400. Tak amat. Lepas tu tahun 8 hijrah Darul Kamkah ada 20,000 dah. Masa Thailand tu 20,000, 20,000 orang. Baik. Tu cara ringkas kita dia. Yang kedua, Nabi bila sampai ke Madinah. Madinah ni orang-orang Arab.
orang-orang Arab Madinah ni bukan Arab Quraisy. Dia Arab Yaman. Arab daripada Yaman. Arab daripada Yaman. Yang datang menumpang niaga gitulah. Supaya hidup lah, gitulah. Di Madinah ada beberapa kaum Yahudi. Dipanggil Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Dan tiga grup Yahudi ini mari ke Madinah kerana tunggu Nabi akhir zaman. Dia tahu dari rekod dia tu, ajaran daripada Nabi Musa lagi. Kristian pun ada juga tunggu. Kristian dia pun tunggu. Jadi Yahudi yang datang ke Madinah untuk tunggu Nabi akhir zaman ini, dia ingat Nabi akhir zaman ni akan lahir di kalangan Yahudi juga. Cuma akan lahir di Madinah. Faham? Orang Arab Yaman tadi yang duduk di Madinah tadi, mereka menumpang niaga lah dengan Arab dengan Yahudi tadi. Mereka ni pula ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu musyrikin lah, iaitu percaya Allah Tuhan, Nabi Ibrahim Rasul, syariat daripada Nabi Ibrahim, cuma berhala, perantaraan dengan berhala dalam pemujaan. Jadi apabila mereka ada masalah apa, mereka pergi jumpa pendeta Yahudi. Dia jumpa pendeta Yahudi. Dia tunggulah pasal mereka ada kitab. Dia tunggu mereka tidak ada kitab. Orang Arab tak ada kitab. Orang Arab tak ada kitab. Jadi orang Yahudi ada kitab, tidak Taurat. Baik, orang Arab Ansar terdiri daripada dua golongan. Jadi tahu ada mangga. Sudah. Dari apa? Ada mangga. Tak ada mangga. Tak ada. Tak apalah. Ada yang. Okey, tak apa. Gini ya. Orang Ansar terdiri daripada dua golongan. Dua puak yang berperang satu sama lain. Iaitu satu dipanggil Bani Aus. Ini kita dulu lihat. Ini Bani Aus. Satu Arab Bani Aus. Satu lagi Bani Quraizah. Yang lain arah-arah kecil lah, boleh kecil lah, pakai lain. Yang besarnya ialah Aus dan Quraizah. Dua-dua ni dia panggil Ansar yang menolong Nabi dulu. Tapi sebelum daripada Islam, mereka ni dua kaum ni berperang. Perang dia 100 tahun. 100 tahun. Kayaknya asal-asalnya tunggu ke apa, nampak ke apa gitu ya asal. Lepas tu, ini tambah, ini pun, ini tutup, ini putus tangan, ini pun potong kepala. Start situ tu lah. Masing-masing membunuh selama 100 tahun. 100 tahun ni, bukan main-main. Selain pada tu, mereka ni TA ni kita katanya Aus. Ketua dia nama Sa'ad bin Mu'az. Aus. Ketua dia nama Sa'ad bin Mu'az. Khazraj pula ya. Nama Sa'ad bin Ubadah. Dua-dua nama Sa'ad, dua-dua nama Sa'ad bin Ubadah, Khazraj, Sa'ad bin Mu'az, Aus.
Bila faham kita ni, basic ni baru mudah nak faham Quran. Dia ada history dia, sejarah dia. Sejarah ni kita kena reti ni, kita kena tahu ni. Pasal kalau tak tahu sejarah ni, banyak cerita-cerita dalam, banyak slow pace. Banyak cerita-cerita dalam agama kita ni, dalam Quran ni, kita tidak akan faham. Jadi Aus, ketua dia Sa'ad bin Mu'az. Khazraj, ketua dia Sa'ad bin Ubadah. Baik, Aus ni dia ada guru dia. Dia berkongsi dengan Yahudi. Berkongsi dengan Yahudi Bani Nadir dia, Aus. Ada Yahudi Bani Quraiza. Yahudi Bani Quraiza dia. Aus Yahudi Bani Quraiza. Nah, ya Khazraj ya Bani Nadir. Khazrajnya dengan Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Orang Arab Khazraj berkongsi dengan Arab, dengan Yahudi Bani Nadir. Meeting ni parti ni. Dia gini, parti PAS kongsi dengan DAP. UMNO kongsi dengan MIC. Itulah ni. Atau MCA. Dua tim ni sama-sama Melayu. Dua ni sama-sama Melayu, sama-sama Islam. Kongsi dengan Dr. Guru masing-masing, rangkaian kongsinya, ya, orang kafir dah kok, gitulah, lebih kurang gitulah juga. Okey, masing-masing mendakwa masing-masing itu benar. UMNO kata dia benar, PAS kata dia benar, gitulah. Macam sekarang ni lah juga. Maka ada parti serpeh ada macam Andre itu. Jadi dalam grup ni dia ada juga kumpulan-kumpulan Arab yang jenis macam parti adik itulah, outside the box. Jadi orang Arab apabila ada masalah bila Nabi cerita apa-apa, dia masuk Islam kan. Bila masuk Islam, apa saja dia cerita, dia akan balik jumpa tok guru dia. Okey. Tok guru dia. Tok guru dia ni siapa dia? Yahudi Bani Quraiza. Tok guru iaitu pendeta Yahudi Bani Quraiza. Ya Khazraj yang pula, yang Arab Khazraj pula balik jumpa tok guru Bani Nadir. Orang Yahudi Bani Nadir. Faham kan? Dia tim ni bila balik, bila Nabi cerita apa-apa, dia pun balik cerita ke tok guru dia. Macam mana tok guru ni? Betul kan ni? Pasalnya orang Arab dia tak ada kitab. Orang Yahudi ada kitab. Jadi oleh kerana Yahudi ni biasa dengan kitab, maknanya mungkin betul kalau salah, pergi tanya tok guru lah. Tok guru ni ada keluar ke daripada tempat dia? Tidak. Tak keluar. Cuma anak murid dia pergi jumpa. Sekarang ni pun betul juga. Ada tok guru pondok. Ada tok guru pondok. Iaitu orang UMNO ada perlu dengan pondok-pondok sekian, bukan? Apa tiba pula dengan pondok-pondok sekian? Di Kelantan sanalah saya beri contoh. Jadi apabila ada apa-apa hal berlaku dalam masyarakat ni, jadi apa tiba pergi jumpa dengan tok pondok masih tumbuh. Tu perempat tu. Tok pondok Pasir Mas sana. Yang UMNO pula apa-apa hal orang UMNO Kelantan ni akan jumpa dengan tok pondok Keting. Ustaz lah. Itulah serupa lah ni. Serupa. Jadi masing-masing lah. Jadi yang pondok ni kata gini, yang pondok ni, yang pondok pro apa kata gini, pondok pro UMNO kata gini. Okey. Pasal dia dua-dua ni, UMNO dengan PAS ni, sekarang ni sudah
Kalau kita sudah aus tu, bila Nabi datang ni sudah berkongsi, tapi masih lagi curiga. Masuk Islam apa dah ni? Tapi masih lagi curiga ni, ada ni, tak benar ni, sini. Gitulah. Balik jumpa tunggu pula kenen. Tak betul. Misalnya Amno pula tak betul. Tunggu ni Aziz tu. Katanya Ustaz lah keting. Jangan ya patipah pula, belah patipah pula. Tunggu pondok. Misalnya pondok Pasir Tumbuh atau Pasir Mas sana tu. Tapi lu bujung. Tunggu pondok lu bujung, akhir kata ni Amno ni tak benar sini. Itulah ni. Dah. Ini masalah sekarang pulanya. Itu masalah biasa. Kemudian apabila Nabi mari, Aus dan Khazraj masuk Islam, dua-dua. Nah, jadi bila dia masuk Islam, mereka ni apa-apa hal yang Nabi cerita ni balik cerita pada guru dia. Betul pada kita guru. Yang untuk guru dia pula, Yahudi ni dia tak keluar daripada markas dia tu, apa kuih dia, kuih dia tak keluar. Jadi tersang polis kendeng kau belakang. Apa yang anda tahu ni saya ni. Dia supir kuih kita ni sekarang ni. Supir kuih ni tak ada beza sangat ni. Cuma pemain, pelakon lain-lain. Cerita sama ni. Jadi jangan ramai Bani Aus, orang biasa, layman, orang biasa. Khazraj jadi confused, jadi itu kata gini. Jadi orang bawah tengah ni jadi dalam keliru. Jadi tanya Nabi kata begini, dia balik beritahu tu dia kata begini. Ini sekarang jadi pondok kata begini, majlis ulama kata begini, ustaz sunnahnya kata lain. Tu dia. Yang ustaz sunnah dia kena kena ni. Dia tak pondok tak keluar daripada pondok dia. Macam juga Yahudi, pendeta Yahudi itu juga dia tak keluar. Pasal pun tak keluar. Kau tahu? Tak tahu. Sebab dia tekan kolek duit. Tak tahu pasal apa kolek duit dia. Tak tahu kan? Mudah ya. Kalau dia keluar dan orang datang nak mandi-mandikan kereta baru beli. Kereta baru beli. Kena mandi kereta 500 kali mandi. Tak nak kasih aksiden. Kalau kereta aksiden, tak nak kasih aksiden lagi. Polis kepala. Dan sebagai upahnya 100, 500 ribu. Tengok atas saiz kereta lah, jenis model apa. Dan sungguh ni. Lepas tu budak nak periksa. Mari jumpa tunggu yang tahu ada ke holy water. Macam Kristian tu. Pergi jumpa tunggu tak ada kaya yang tahu. Orang Kristian pergi jumpa padri. Ada holy water tak? Is there any holy water for priest? Balik tambah. Jadi yang orang Kristian pergi ke gereja. Lepas tu padri dia pegang kepala tak? Yes, pegang kepala. Perempuan dibawa anak-anak dia tu buat pergi tu untuk periksa. Ada pegang kepala tak? Ada juga. Dia keluar tak? Dia tak keluar tak? Kalau dia keluar, ini duit masuk ni rapatlah. Yang keluar dia mengajar orang ni adalah anak murid dia. Semua dapat kerja belaka. Untuk putih duit. Jadi balik pada cerita Yahudi Bani Quraiza dengan Bani Nadir tadi. Allah Subhanahu wa taala tidak nak beritahu, nak mengajar kepada umat Islam asal bahawasanya ni mereka ni penjahat Yahudi ni.
anak-anak murid Yahudi ni pun penjahat juga. Maka buat turun surah Baqarah. Okay. So dalam cerita surah Baqarah ni awak akan kenal pendeta Yahudi dan kenal orang Yahudi. Okay. Jadi sekiranya ada dalam surah ni bagi berita bukan dengan kita sendiri. Kalau kita berperangai seperti dalam ayat itu, bermakna kita ni jenis Yahudi. Itu dia. Kalau kebu jenis Yahudi. Kalau ustaz Yahudi, gitulah. Ali Imran berkenaan dengan Kristian. Sama ada kita ni jenis Kristian ataupun ustaz kita tu jenis Kristian gitu. Okey. Itu bukan primah dia. Jadi itu dakwaan. Kenyataannya duduk dalam surah ni. Baik. Kita baca ni, pada start ni. Faham tak? Jadi apabila sahabat Nabi baca surah Baqarah ni, tahulah mereka bahawasanya Yahudi lah penjahat sunnah. Jadi kita dalam bumi Malaysia ni kita kena cek daripada ayat Quran ni siapa penjahat sunnah dalam bumi kita ni pula. Sumpah ya ni. Yang saya kata tadi baru dakwaan baru. Kenyataannya adalah ni. Baik, kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab. Alif Lam Mim maknanya tidak ada maksud. Tidak ada makna yang Nabi beritahu ataupun yang Tuhan beritahu. Ini lebih teruk daripada, lebih susah nak faham daripada ayat mutasyabihah. Tahu ayat mutasyabihah tahu ni? Allah istiwa atas aras, tangan Allah tak atas tangan mereka, Allah gulung atas kanannya, kiamat tu langit dan bumi dalam tangan dalam genggamannya. Jenis-jenis ayat tu. Jenis-jenis ayat itu tu adalah dipanggil ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah ni maknanya dari segi perkataan tu faham kataan Allah istiwa atas aras, Allah duduk atas aras ataupun semayam atas aras. English version pula kata Allah mengukuhkan kekuasaannya. English pula yang Melayunya Allah istiwa atas aras. Jadi pokok penunggu kubur yang puja-puja kubur ni kata, apa kata dia tu kafir. Apa-apa tidak menunggu kubur pula kata ayat ni kita beriman saja ya. Tak tahu makna apa. Okey. Penunggu kubur kata gini ni kafir dah. Dia kata gini ni orang tak belajar tafsir Quran dengan hadis pula ya. Patut pelik ya. Orang yang belajar tafsir Quran dengan hadis kata ayat ni kita terima lagu tu je. Maksudnya Allah Ta'ala saja yang tahu. Okay? Allah kata dia istiwa atas aras, dia duduk atas aras. Lagu mana duduk? Wallahu a'lam. Allah tak tahu. Dia pasal dia laisa kamitslihi syai', dia tidak serupa makhluk. Duduk macam tak tahu pula. Kalau boleh beritahu, maknanya awak sudah kena tahu Tuhan. Kalau kata duduk seperti mana duduk tu kufur, atau memang kufur lah kalau kata kita duduk seperti duduk kita ni. Tapi buat Jahmiyah, iaitu penunggu kubur. Jahmiyah dalam bahasa Arab, perkataan yang saya guna ialah penunggu kubur, iaitu orang-orang yang puja kubur. Orang-orang yang puja kubur kata sampai kata ini sudah kufur dah. Orang beriman kata, orang yang belajar tafsir Quran hadis kata ayat ini kita beriman saja. Maksud Allah Ta'ala yang tahu, pasal Tuhan beritahu gitu. Adapun ini ayat ni Alif Lam Mim. Ayat ni juga tak tahu makna langsung dah. Tak tahu makna langsung. Pokok menunggu kubur dia kata alif ni ada makna. Alif ni ada makna, lam tu ada makna, ha tu ada makna. Alif lam lam ha dia boleh sarah awak sampai pagi. Tak selesai lagi.
Orang yang mana gini. Dan Nabi-nya tidak ajar pun. Dia suka cari benda yang sama-sama dalam kamu. Macam juga Kristian kan? Kristian, Hindu, Buddha, semua sekali mencari kesempurnaan dalam hidup, tetapi tidak cari kesempurnaan dalam kehidupan untuk hari akhirat. Tak ada sempurna dia. Orang kafir ni suka sampai dia cium tu chimpanzee tu, dia tangkap, dia bela anak buruk tu. Ular dia bela, ular senduk dia bela, dia jaga dia. Semua bela atau bumi bukan main jaga lagi, tapi dia nya orang manusia semua sekali dia tak peduli. Okay. Jadi itu juga dalam hal ni kita dalam beragama ni, pokok jamiah ni, pokok penumbuh kubur ni kata alif tu ada makna, lam tu ada makna, lam satu lagi ada makna, ha tu ada makna. Allah alif lam lam ha Allah. Lam alif, lam tu lam alif kilah dia panggil. Orang Kelantan panggil ni kilah ni. Baca dulu. And you have to visualize supaya dia akan keluar cahaya apa. Sini adalah ni atas kepala sini. Oh. Ayat yang suruh faham iaitu zalikal kitab tu dia tak belajar. Ayat alif lam lam ha tu dia tak tahu makna apa tu. Oh, itu dia cari. Macam juga orang kafir tadi. Tentang alam ni semua dia tak tahu lah. Tetapi tentang Tuhan tu, no. Alright. Betul tak? Okay. Habis kata. Urat panjang-panjang pun tak tahu mana juga. Okay. Tapi yang penting ni ayat. Zalikal kitab. Inilah dia kitab. Ini dia kitab. Zalikal kitab maknanya inilah dia kitab. Kitab mana? Kitab ni. Kitab mana? Kitab ni. Inilah dia kitab. La raiba fi. Kitab apa? Kitab Quran. La raiba fi, yang tidak ada ragu dalamnya. Dalam Quran tu tidak ada ragu. Kalau kamu tak tahu tentang ayat Quran tu, kamu ragu. Ragu tu tak baca. Belah Tuhan yang kata tak ragu dalamnya. Siapa dia ragu dengan Quran ni? Kerana dia tak baca. So, don't blame the book, blame yourself. Bukan? Awak kata awak tak faham Quran. Awak kata awak tak faham Quran. Awak kata awak keliru ayat ni. Keliru tak, awak tak baca je. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir. Surah Qamar. Al-Qamar 4 kali kata. Surah Al-Qamar. Sesungguhnya aku sudah mempermudahkan Quran ini untuk kamu belajar. Fahal min mudakkir. Jadi ada siapa yang sudi nak belajar. 4 kali kata, bukan kata sekali, 4 kali satu surah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir. Sesungguhnya aku sudah mempermudahkan Quran ini untuk dipelajari. Fahal min mudakkir. Kenapakah kamu tidak ke siapa yang sudi nak belajar ayat lain? Amin. Fussilat ayatuhu. Rasul Hamid fussilat ayatuhu. Quran itu diperjelaskan sejelas-jelasnya ayat-ayatnya. Jadi tak jelas ni, tak belajar lah. Jadi Tuhan kata sini, la raiba fi, tidak ada ragu dalam ayat-ayatnya. Dalam Quran itu tak ada ragu. Tak ragu tu, ya kalau ragu kamu tak belajar saja. Dalam Quran tu ada hudan, ada petunjuk. Dapat ke petunjuk ni kalau tak belajar? Dapat tak? Terdapat. Jadi hudan maknanya petunjuk. Petunjuk ni dalam Quran tu ada petunjuk jika dipelajari. Jika kamu belajar, dapat petunjuk. Okay, you take this one. My friend, you take this one. Ada ni. Well.
Siapa? Jadi budak sini dalamnya ada petunjuk. Sekiranya awak belajar, kalau awak tak belajar, dapat petunjuk ni? Tak dapat. Malam tadi siapa dia kata? Malam tadi. Siapa dia kata malam tadi? Malam tadi. Syariman. Malam pagi ni sudah menghilang lagi. Syariman, dia kata malam tadi, dia kata, oh sebelum pandemi saya tak tahu, sekarang saya tahu. Mana dia tahu dalam Quran ada petunjuk, dan dia tak belajar, tak tahu. Semua orang yang tak belajar ni buat satu andaian bahawasanya agama ni dia sudah reti. Lebih-lebih lagi dia pergi ke masjid-masjid, dia dengar orang mengajar. Betul ke pengajarnya? Ataupun tazkirah? Saya tanya, betul dia mengajar ke dia tazkirah? Tazkirah maknanya mengajar orang kembali. Mengajar mana? Buka kitab, ajar ni. Ada? Dah. Panggil orang pergi supaya kembali kepada Islam. Jadi si Ustaz A panggil orang kepada Islam, Ustaz B, Ustaz D, Ustaz E, Ustaz F, semua panggil kepada Islam. Dia mengajar Islam itu siapa dia? No, there is something wrong here. Awak panggil orang marilah kita ke masjid, mari kita belajar agama, kan? Yang mengajar siapa dia? Yang mengajar tu ada mengajar lah. Ni pelik dah. Panggil hari-hari. Kok sedap lagi ya, ustaz yang mengajar pula tafsir Quran tak belajar pula lagi. Hari Nabi tak belajar pula lagi. Baik, dalam Quran tu ada hudan, ada petunjuk. Ada petunjuk dalam Quran tu. Tapi petunjuk ni pula bagi orang belajar, tadi kata saja. Lil muttaqin. Orang belajar tu pula orang takwa ya. Pasal kalau dia tak takwa, belajar pun tak tahu juga mana apa. Pasal tak berapa ramai orang Yahudi, orang Kristian yang belajar Quran ni untuk dia jadi pensyarah bagi orang Islam. Masuk Islam dia? Nah, masuk. Dia mengajar Islam. Ada Islam lah, apa benda lah, macam-macam ada. Di Amerika ada, di Europe ada, England semua ada. Ramai ni menteri-menteri dan ustaz-ustaz yang belajar dengan orang Yahudi. Yang orang Yahudi itu yang mengajar Islam pada dia tu tak masuk Islam pun lagi. Awak belajar dengan satu orang tentang agama awak, di mana orang tu tak percaya pada agama awak. Masuk akal. Saya beritahu, belajar dengan satu orang yang tak belajar tafsir Quran ni pun tak boleh dah. Dia tak belajar hadis lagi tak boleh dah. Itu sama-sama Islam dah tu. Ini lebih teruk lagi belajar dengan orang kafir yang tak percaya Islam tu agama. Dia mereka ni lah ahli duk tipu masyarakat pula dengan PhD dia nya. PhD 2, PhD ni, PhD 2, PhD 3, PhD 4. Ada satu grup pula PhD dalam tamadun Islam. Tamadun Islam ada, walaupun member saya satu daripada tamadun Islam. Awak belajar apa? Dia kata apa awak buat dengan tamadun Islam yang awak ajar orang sudah dapat sampai PhD ni? Saya tanya. Tahu saya? Oh, kita kena tahu lah macam mana sejarahnya begini. Itu sejarah, no. Apa yang awak nak? Apa awak nak dengan mengajar? Dengan membuat satu sukatan pelajaran supaya budak-budak ni mari ke mesti belajar tamadun Islam. Apa tujuan? Memang kita pernah tahu cara. Iyalah tujuan. Apa dia benar? Dia kata, ini kata-kata dia. Dia kata Islam menakluki satu negara, satu bangsa, kemudian assimilate. Tahu assimilate? Menerapkan
yang budaya-budaya karut tempat tadu kepada Islam. No, it is wrong. Itu salah tu. Kita orang Islam, kita takluk negara Hindu, kita ambil yang Hindu punya terak ke Islam. Atau kita takluk negara dia, menerapkan Islam dalam kepada dia, bukan dalam kepada agama dia, kepada dia. Pada agama salah lagi, pada orang tu. Sehingga basic prinsipal dalam agama Islam ni tu, pokok tamadun Islam tu tak faham. Ketuanya profesor ni awak kenal, sebut nama. Lepas tu orang yang bila dia belajar tu, everybody is at all. Pasal pandainya. Orang putih kata at all. Orang pandai. Nah, awak belik kat pandai. Poin besar, apa dia poin besar? Poin besar mengesakan Tuhan. Bila awak sebut Tuhan ni? Ni macam saya tanya buat kita, awak ada sembahyang tak? Ada. Awak ada puasa tak? Ada. Awak mentauhidkan Tuhan ke tidak? Itu soalan tu. Saya beri contoh. Ini banjir sekarang berlaku di Kelantan sekarang. Banjir. Jadi semalam ada satu orang tulis dalam grup. Dia kata kita patut doa pada Allah. Ini doa dia. You are always late. That's why you fail. Yes. Bila hujan turun ke banjir kat Kelantan ni, maka marilah satu orang dengan satu niat yang murni. Tak sekira lah dalam benda lain, tak kita ambil satu poin, iaitu baca doa. Baca doa. Dia kata gini, reka-rekahnya dia kata Tuhan lah yang buat gini, saya yang gini, betul tak kata? Tuhan, saya ni dah susah, saya ni, umur saya punah, keluarga saya, kaum saya, bangsa saya, harta sudah rusak kena banjir ni. Waktu itu dipanggil rayuan. Itu bagus, yang amat bagus, betul, yang amat bagus ya, dengan Tuhan. Itu dipanggil mengesakan Tuhan. Dalam masa yang sama, setan pun dicokil hati dia dari buat sikit. Mana aku kiri? Macam mana? Wahai Tuhan, dia kata, perintahlah pada langit, pada bumimu supaya telah hujan. Perintahlah pada langitmu supaya stop tu hujan. Awak tahu mana pun? Tak salah tak? You think anything wrong here? Wahai Tuhan, perintahlah bumimu supaya telah hujan, telan air. Wahai Tuhan, perintahlah kepada langit itu supaya berhenti tu hujan. Ada nampak? Tak nampak salah tak? Tak nampak salah? Salah apa? Kuasa itu pada Tuhan. Kuasa itu pada Allah. So salahnya mana? Tak payah dari Tuhan. Allah yang tahu, dia tahu. Alright. Dalam berdoa tak ada syirik pula situ. Patutnya berdoa ni tidak syirik dah. Wahai Tuhan, kamulah cipta langit bumi, kamulah buat turun hujan, kan? Bukan betul tak? Wahai Tuhan, perintahkanlah langitmu supaya berhenti turun hujan. Perintahlah bumimu supaya telan air hujan ni, supaya kami tak banjir. Bermakna awak sedang, awak minta dengan Allah satu benda, kemudian awak suruh dia cara-cara nak buat. Ajar dia maksud. Kami nak gini Tuhan. Saya nak kahwin. Saya nak kahwin, kita kata. Nak kahwin. Suami saya ni mesti 6 kaki tinggi. Minta ke Tuhan? Saya nak kahwin Tuhan. Tapi suami saya tu naklah 6 kaki tinggi, naklah putih, naklah gini-gini, nak hidup macamnya.
Ada misal detak ke apa-apa, ikutlah. Lepas tu apa lagi? Nak je jenis rajin bekerja, tolong pandai-pandai memasak di dapur boleh lah. Masa saya sakit tu dia boleh tolong masak, boleh tolong sapu-sapu. Dia jenis tolong saya. Pergi ajar Tuhan, awak nak suami, awak nak isteri, awak pergi ajar Tuhan. Tuhan kalau nak beri kepada saya orang macam ni. Betul? Betul tak ni? Ini kufur pada Allah ni. Awak beritahu, Tuhan tak kerti nak beritahu awak, nak ajar pada awak. Awak terpaksa ajar Allah Ta'ala. Al-Hakim Tuhan, Maha Bijaksana Tuhan tu, awak nafi sifat dia tu. Nafi tu tak? Kufur kan? Dah kita tak maksud gitu. Ikut awak lah. That is the meaning. Itu makna dia. Ramai tak kita baca doa gini dulu. Saya nak kena ni Tuhan. Saya ni ada hutang banyak. Mengawin ni. Saya nak tolonglah beri duit ke saya supaya saya boleh bayar hutang orang ni. Tak payah dia tahu innahu alimun bidzati sudur. Allah Taala tahu apa yang ada dalam hati. Apa nak buat macam mana? Mudah je jawapannya begini. Ada satu orang accident situ, mengangkat masa. Ada orang tolong. Tak ada siapa-siapa. Dia pun mengangkat tangan patah dua-dua, kaki patah. Mengangkat masuk sini. Kemudian dia pekat betul-betul. Assalamualaikum. Awak ingat awak nak tolong tak? Ni siapa nak jual pula ni? Ada nak jual benda ni? Tak, nak jual kepuk ke apa macam-macam ni. Ini nak beli demo ni. Okey. Bila kita buka pintu tu, tengok dah dia tu tengah duduk gitu kat kita tu. Cik ada kereta tak? Kita kata ada. Minyak kereta ada tak? Cik ada free tak? Tolong hantar saya ke hospital. Takut tu kau? Saya nak tanya awak. Takut tu kau awak minta tolong? Cik ada free tak? Ada kereta tak? Minyak kereta ada tak? Cik sibuk tak? Takut tu kau awak minta tolong orang? Ni awak yang terdesak ni. Takut tu kau? Saya tanya awak, takut tu kau ni? No respon ni. Macam mana? Suwanto hospital ke apa? Dah lagu mana? Cik terlantar saya sebab lagu tu kau? Salah lagi. Cik tolong. Salah lagi. That's why you are late. Always late. Tolong saya. Dah. Tolong. Betul? Panjang sikit. Tolong. Tak ada dah cik apa tak ada maka. Betul? Jadi awak ni dalam banjir besar begini, ya Allah, tolonglah kami. Itu je. Tak payah hajar dah dia. Dia tahu tak apa dia buat kan? Tu syirik dalam doa. Minta maaf lah kena pakai hari. Dua-dua kan. Tak boleh kena hormat ke ilmu apa? Ilmu Quran. Okey, sambung lagi. Ilmu takdir bagi orang yang bertakwa. Pasal orang ramai hudan ni ada untuk semua, tetapi yang boleh pakai hudan ni, petunjuk ni ilmu takdir ni orang yang takut kepada Tuhan. Takwa mana? Takut pada Tuhan. Orang tak takut buat dak ya Quran. Buat dak. Tak takut pada hari pembalasan. Orang buat dak ya. Itu lil muttaqin. Khaf bagi orang yang takut pada Allah dia, Tuhan dia. Kalau orang tak takut dia buat dak ya ni. Tak tahu ramai mana ni. Awak ajak berapa ramai dah Faizal? Mari dah. Dah pasal? No, they couldn't be bothered. Tak peduli.
wahyu Allah yang begini besar tak dihargai. Ayat Qurannya, wa ma qadarullahu haqqa qadrih, dan tidaklah mereka itu menghargai Allah sepatut-patut penghargaan. Maka bila mati saja, ya hasrata, surah Zumar, ya hasrata ma farrattu fi zambillah, alangkah sesanya aku, alangkah ruginya aku, ma farrattu fi zambillah, karena aku cuai nak taat pada Allah, nak ibadah pada Allah. Wa in kuntu, maka aku pada ketika ini dalam lubang kubur ni, dalam alam barzah ni, minal khasirin, termasuk orang paling rugi sekali. Menyesal bila aksiden tu atau bahaya tu sekali tu, kakak tu menyesalnya saya tak belajar. No, you are too late already. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Siapa dia orang yang bertakwa tadi? Dia takut pada Tuhan tadi. Siapa dia orangnya? Ni sifat dia. Ni sifat dia. Sifat dia ialah orang-orang yang beriman, yang percaya bil ghaib, dengan yang ghaib. Apa dia yang ghaib situ? Tuhan yang ghaib. Kita nampak tengok. Ada tak dia? Ada. Tak nampak tengok tu kerana panca indera kita tak cukup nak boleh tengok dia. Tak cukup. No capacity to see. Lepas tu mereka tu ghaib. Awak tidak ada kebolehan untuk boleh tengok dia. Tidak ada kebolehan ghaib. Percaya pada benda gaib, iaitu beriman dengan yang gaib. Apa dia beriman? Apa yang sudah berlaku, awak tak tahu, awak beriman saja. Tak tahu kerana beriman. Benda yang sudah berlaku, awak tak tahu. Dia panggil gaib juga. Jadi bila tak tahu, kita percaya je lah. Misalnya gini. Misalnya kita kata Hitler bunuh orang, misalnya dulu. Kitanya tak tahu detail berlaku tu, benda yang gaib dia panggil. Peristiwa yang lepas. Jadi macam mana detail, tak tahu. Gaib juga maknanya masa depan. Tak tahu masa depan. Bermakna kalau awak boleh, siapa-siapa boleh menunjuk tu tentang tahu masa depan tu, hukum. Bermakna siapa-siapa yang boleh scan yang dulu juga kufur. Siapa-siapa jin tu gaib tak? Gaib. Siapa-siapa boleh scan yang gaib ni, yang Nabi tak ajar ni, juga kufur. Tapi mereka kata scan yang gaib ni boleh. Saya jawab, memang boleh kalau awak buat mereka. Tu dia. Awak akan boleh scan sekiranya awak buat mereka. Kalau awak tidak buat mereka, tak boleh scan. Sebab Nabi sendiri tidak boleh scan jin. Iaitu surah jin. Qul uhiya ilaika, qul uhiya ilayya, katakanlah pada mereka, ya Muhammad, telah diwahyukan kepada aku nafaru minal jin, satu puak daripada jin. Dengar dia baca Quran surah jin ayat pertama. Jadi Nabi tak tahu, sahabat Nabi tak tahu. Bila dia siapa-siapa kata boleh scan tu, something is definitely wrong. Nabi lagi Rasul ni. Rasul pula ulul azmi. Bukan setakat ulul azmi, penghulu segala Rasul dah pula dah. Tak tahu jin ada sekali dengan dia. That means siapa-siapa yang kata dia boleh tu, maknanya dia ada kuasa lebih daripada kuasa Nabi. Faham? Cerita ni banyak berlaku pada bomo-bomo. Dia berpegang kaki, ada jin ni duduk di lutut, ada jin ni atas belakang. Kita pun percaya lah pasal dia ni memang kerja dia. Kita tak tahu bahawa percaya yang gaib tu. Tanya dia, mudah ya, awak nampak tak jin ni? Awak nampak tak dia?
Kau scan macam mana ni? Kalau nampak dia tidak gaib lagi, maka awak boleh tengok. Pasal surah jin pun kamu boleh tengok dia, tapi dia tak boleh tengok. Apa? Mereka boleh tengok kamu tak boleh tengok dia. Kecuali dia nak tunjuk diri dia. Saya pun dulu boleh scan juga. Saya bukan boleh scan, boleh rasa. Mana saya punya scanner ni sekeliling body ni saya dulu. Tak sahaja saya lah, saya reti belakang ni buat jahat ni. Saya ada scanner seluruh tubuh nak. Bukan scanner letak tangan je. Dululah, zaman jahiliah dulu. Mati tak mati, muncul pada orang tidak mati, straight dengan aku. Pasal kufur pada Allah tak tahu berapa ribu tepat. Ribu tepat kan. Dia boleh scan dengan tangan. Saya boleh scan dengan lalu. Saya lalu. Selalu saya cakap bawa haji. Ya, ada jin di sini. Ada. Lalu tak kereta. Ada di sini. Saya tak boleh tidur tempat-tempat ada jin, tak boleh tidur. Bukan jalan saya lalu reboh dari belakang kat sini. Boleh tidur tempat pak, sudah tidur tempat pak kau ya. Apa Allah tanya tu? Bukan saya takut ke dia, saya nak tidur tak boleh. Saya tak takut langsung lah jin ni. Mari duit kelima, pakai hidung. Ni saya cakap lah dulu saya tahu. Tak pernah beritahu haji pun. Aku dia takut. Saya dia tak takut. Saya serabut nak tidur tak boleh. Tu ya. Dia kita lihat tempat lain. Tidur tak boleh. Dia bagi masa mana? Masa antara nak tidur, nak terlelap tu. Kalau kita tidur, mana tak beres lah. Mana dia mari tu, waktu mari je lah. Mari sebelum nak tidur, nak terlelap tu. Kita masih lagi sedar, tapi separuh sedar. Masa tu. Dan saya dengar lah. Kalau atur raya dia bunyi begini. Atur raya ni dekat, bunyi lagu ni. Atur raya ni jauh, bunyinya begini. Resik ni, polong ni, last way ni, bunyi begini. Oh, bukan setakat boleh scan, boleh dengar lah. Kita scan ni, orang tu dia boleh scan manusia. Scan tu, scan yang lain tu tak ada apa-apa lah, kufur lah. Ada orang cakap macam kelebihan orang tu. Kelebihan syirik kepada Allah. Kelebihan kerana awak buat syirik pada Tuhan. Benda tu mustahil boleh buat. Dan Nabi tak boleh. Macam mana orang boleh? Maknanya ada something else sini, ada satu benda lain. Apa dia? Awak buat amal wiri-wiri, dia panggil jin, iaitu jenis tawassul. Awak buat amal jenis tawassul, memang boleh scan. Saya tahu saya boleh scan dulu juga. Lepas saya belajar tafsir Quran ni tak boleh scan dah lagi. Tak ada. Ialah tu, ngomong sekali. Cerita sikit ya tu. Iaitu tentang gaib, percaya pada yang gaib. Beriman dengan yang gaib bermakna lawan ianya kufur dalam bab gaib. Lalu pokok-pokok, kemudian saya tujuh nak lalu berkata-kata dengan yang gaib, kufur juga. Ada siapa dia beritahu ni? Tak ada siapa dia beritahu. Oleh kerana tak tahu itulah buat. Bukan? Bila buat tu kufur. Dan kufur tadi dia buat tak pasal dia tak tahu dia kufur. Awak expect dia boleh masuk syurga ke? No. Dia akan duduk sekali dengan Hindu semua beranda tu. Musyrikin Mekah dalam hadis-hadis Nabi ada banyak lah. Saya banyak hadis-hadis Nabi. Musyrikin Mekah akan minta tolong dengan penunggu lembah. Penunggu lembah, penunggu pada pasir kawasan dia. Ada dalam hadis tu. Kalau awak belajar, maka dia panggil, penunggu lembah, jagalah kami.
Ada. Dalam hadis Nabi kita jelas dah. Tapi oleh kerana tak belajar, maka kita ingatkan, okey. Iaitu percaya pada seru benda lain. Tahu satu, seru satu. Tahu tak apa. Tahu maknanya kita tahu Allah Ta'ala itu gaib, tahu jin itu gaib, malaikat itu gaib. Bila awak panggil yang gaib, hanya Allah Ta'ala saja yang boleh panggil. Awak panggil selain daripada Allah, lalu kata gaib ni kufur. Termasuk panggil Nabi kita. Nabi sudah mati, dia panggil gaib. Awak panggil mak awak yang gaib, mak awak pun mati. Sampai dia kubur, ai mak minta maaf lah, mak tak jumpa, mak tak datang. Tak, ada tak? Kalau ada apa? Awak kata-kata dengan yang lain. Masa benda tu disiar dalam TV. Oh Indonesia, pegang Indonesia, minta maaf lah, saya lama tak mari. Kristian ada buat gini tak? Yes. Siapa yang mengajarnya tu? Setan satu tu ya lah. Jadi kitanya sembahyang, kitanya puasa, tapi syirik kepada Allah tak tahu buat. Baik, ada pula ustaz kata tak tahu tu tak dosa. Tak tahu, tak dosa. Tak sengaja, tak dosa. Tak sengaja, tak tahu. Akallah Tuhan. Kita kan banyak kan kita buat bayar ibadah, kita tidak tahu. Saya nak tanya awak ni. Awak masuk Islam macam mana? Macam mana masuk Islam? Tak ada. Awak masuk Islam macam mana? Awak masuk Islam macam mana? Nah lah, saya tanya awak masuk Islam macam mana? Kalau masuk Islam macam mana? Awak kata apa? Awak kata apa masuk Islam ni? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada ke Tuhan tu awak kata? Tapi ramainya kata asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi. Naik saksi dengan siapa my friend? Naik saksi dengan siapa? Asyhadu, saya naik saksi. Nak saksi dengan siapa? Who you bear witness? Who do you bear witness, my friend? Who? Saya tanya. Saya naik saksi. Asyhadu. Bukan dari mana? So, awak naik saksi dengan siapa? Who do you bear witness to? English. Saya tanya awak ni. Yeah. Nah, who do you bear witness to? Saya nak saksi. Allah. Awak nampak Allah? Tak nampak, tapi awak kata pasal apa? Why? Because you believe He is seeing. Sudah tengok. Sebab dia tu sedang mendengar. Melihat dan mendengar. Bukan? Maka awak kata asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu, aku bersaksi pada kamu Tuhanku. Bukan gitu makna dia. Bermakna aku bersumpah. It is an oath. Itu satu sumpah, satu janji. Aku berjanji pada kamu Tuhanku. Apa dia? La ilaha. No, I'm asking you. La ilaha illallah. Apa dia? What is it? Apa makna? Tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. That means to say that maknanya ada Tuhan lain, Tuhan Allah ni dia lah nak sembah. Gitu kan? Do you think that is the way? Ada Tuhan lain ke? Cuma nak sembah Tuhan Allah ya? Tak ada. Lepas tu apa kata tadi, saya bernaik saksi dengan kamu Tuhan. Bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan. Gitu kan? Awak kata pada dia, you are talking to him. Bukan? You are talking to the Lord. You are talking to the God creator. Apa dia? Allah. Lepas tu nak berkata tak ada Tuhan melainkan Allah. No, that's not the meaning. Bukan tu makna dia.
Awak pergi kata kepada Tuhan, awak pergi jumpa sultan. Awak berkata tidak ada sultan, mereka sultan. Bermakna sultan lain ada. Sultan ni kita tak ada. Bermakna la ilaha illallah itu makna lain. Hanya di kau yang sembah. Hanya di kau yang sembah. di kau yang aku sembah. Baik. Dia musyrikin Mekah kata, nanti dengar saya baca, dia orang ni tahulah kata. Everybody is looking for you now, and you now. Everybody dia tahulah kau ni. Nah, sorry lah dah. Tak apa tu. Pasal ni kena clear. This one mesti clear. Saya akan tanya siapa orang baru, saya akan tanya siapa. Pasal kalau tak cari tanya macam ni, bila kita cerita lepas lain, dia akan lawan. Dia akan lawan lah. Pengakuan. Iaitu Nabi SAW kata di mana Mekah. Di Mekah masih haram. Dia kata ya ma'syarul Quraisy. Wahai orang-orang Quraisy semua. Sekiranya aku beritahu kamu belakang bukit ni ada musuh nak mari serang kita, percaya tak? Maka semua musyrikin Mekah. Apa dia? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Walid Mughirahnya dengan Abu Khalidnya semua ada. Benar. Pasal kamu ni Al-Amin, kami beri gelaran. Ajar jujur, amanah, tak dusta. Nabi berkata, percayalah hari ini la ilaha illallah. Kata saja begitu, Abu Jahal Abu Lahab bangun berdiri kata, bohong kamu Muhammad. So, la ilaha illallah is a different meaning than what you say. Ni pokok Arab Korea ni dia tak pandai bahasa lain ni. Dia bahasa Arab tu yang dia kerti je. He cannot speak Latin, he cannot speak English. He can only speak Arabic only. And yet what he understand and we understand is different. No, we understand different. They understand clearly. Apa dia makna dia? What do you think the meaning? Ini cakap dia Mekah, di Kaabah, depan Kaabah. Apa dia? Di Kaabah ada apa? Masa tu di Kaabah ada apa? Ada apa di Kaabah masa Nabi kata kepada Arab tu? Ada berhala 360 berhala sama sekali. Bukan? Bermakna Nabi ada kata sesuatu tentang berhala ni yang bangun diri itu. Ni makna dia nah, ni makna dia. La ilaha illallah. Tidak ada lagi perantaraan dalam ibadat, dalam doa, dalam apa saja. Mereka terus pada Allah Taala saja. Bila dengar ayat tu, Abu Talib, Abu Jahal bangun diri kata, bohong kamu Muhammad. Pasal dia guna perantaraan. So now kita sekarang ni jumpa Hindu dengan jalan, kita kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, dia pun ada kan. Cuba Allah kata tidak ada perantaraan lagi, mereka terus pada Allah. Dia akan bunuh Allah. Bermakna la ilaha illallah ni tak tepat kita beritahu. Akibat tak tepat ni lah kekufuran jadi berlaku. Maknanya sini saya ulang balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku berjanji macam beritahu orang apa anda? Aku berjanji. Wala belahannya. Ala lemah. Aku berjanji. There is not the way. Apa dia? Aku berjanji, bersumpah hanya padamu Allah, hanya padamu Allah. Tiada lagi perantaraan dalam ibadah, dalam doa, dalam berzikir, dalam ibadah, dalam doa, dalam berzikir, dalam niat, dalam niat, dalam intikam, melainkan hanya padamu ya Allah. Okey, habis kata. Aku mengaku asyhadu an la ilaha illallah. Aku mengaku, aku berjanji, aku bersumpah, aku berikrar kepada kamu Tuhanku
bahwasanya tidak ada lagi perantaraan dalam ibadah, dalam berdoa, dalam berzikir, dalam apa saja perbuatan kita kepada Allah Ta'ala itu, melainkan terus kepada Allah Ta'ala saja. Maknanya semaya ajak yang dia buat ni, yang orang duk suruh tu, mana orang yang suruh semaya ajak tu, mantap kan dia seandainya. Awak janji tak doa daripada Tuhan, tiba-tiba awak pakai perantaraan juga. Awak janji nak doa pada Allah, tiba-tiba tak masa berdoa sebelah kambing, sebelah unta, sebelah ayam, buat bulan, buat makan, panggil tu imam mari umur semaya jaja. Bermakna tidak berantara lagi. Awak janji dah sana. Ni kekeliruan ni, banyak ni, perintah seluruh Malaysia semua main ajak. Angkat doa saja, angkat doa ya. Tak mau, tak sempurna. Betul dah, Nabi ajar tu semua. Kita sedap semaya ajar lah. Mana sedap cara kita mana. Betul dah Nabi ajar, tapi Nabi ajar tu tak sempurna. Yang kami nak buat ni yang sempurna. Tu mana dia? Baru dua hari tak dapat lagi. Betul kan? Tapi kalau buat ibadat tu untuk direct kepada Allah, awak sembahyang sunat 2 rakaat, lepas tu awak doa sendiri kepada Allah tu, itu tuntutan, itu yang betulnya. Awak buat makan, panggil orang mari rumah buat makan, kemudian bila mereka kata ada baca doa selamatkan ni, tak ada. Jadi balik tu kita baca doa. Nabi kata makbul doa bila sudah buat ibadah, bila sedekah dan sebagainya macam-macam. Setan kata, orang nak tolong doa tu, okey lah tu, sikit saja. Lil muttaqin. Jadi Allah dia yu'minu bil ghaib. Yang sana sekerak baru tu, ucap sekerak baru tu. Dia sekerak lagi. Apa dia? Apa dia sekerak lagi? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So, my friend, can you tell the meaning please? Aku janji sumpah apa? Tak ada sumpah dah ni. You pay oath. Macam janji rukun negara lah. Macam orang mereka bila dapat green card tu, apa dapat warga negara tu, dia pun letak sini kan. Lepas dia kata I obey yang begini kan, tak gitu. Itu makna perjanjian. No, it is an oath, satu sumpah. Dia bukan saksi macam naik mahkamah tu. Saksi sini ialah sumpah, bersumpah, berikrar. Aku berjanji, aku berikrar, bersumpah pada kamu Tuhan. Apa dia? Muhammad Rasulullah. Buat sesuatu. Muhammad SAW itu adalah suruh Allah untuk berjalan yang benar. So, why dia? Kenapa awak kata gitu? Why? What do you mean that you say that? What do you mean? What do you mean? Maksud apa awak kata? Kenapa awak kata Nabi Muhammad itu Rasulullah? Aku berjanji Nabi Muhammad itu Rasulullah. Kenapa awak janji? Lama esok tawari kita. Contoh yang terbaik yang patut diikuti untuk mendekati jalan Allah SWT. Contoh yang terbaik. Jadi awak kata apa? Makna apa? Maksudnya siasat hidup tu sepatutnya mengikut apa yang bawa. So wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah makna apa? You get the point already, you get the point. Come on. Makna wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Apa yang
Apa yang deep inside? Ya ada awak kata tu pasal. Nabi Muhammad SAW lah yang patut diikuti. Dan Not that solid, not that solid. Dekat dah dia, they get the point of it. Dia aku mengaku Nabi Muhammad itu, aku mengaku wasyhadu anna Muhammad. Aku mengaku apa sopo bahawasanya. You get the point of it. Come on, man. Aku naik saksi semuanya Nabi Muhammad SAW itulah yang patut diikut 100%. Maksudnya hidup kita Jangan. Itu explanation nanti. That's explanation. The core. Ambil reka. This. Pura-pura ni, yang santan, kepala santan tu apa dia? Dia balik kamu. No, it is very simple, but you got stuck, am I right? You got stuck. Maaflah saya kata, kerana awak ada buat tidak mau. Ada kemungkinan besar. Saya tak tahu, tapi ada kemungkinan besar. Begitulah juga mereka ni dulu. Bila dulu tu? Last 2 weeks ni, semua ni. 2 minggu lepas. Betul tak? Betul 2 minggu lepas tak? Menangis belaka. Apa dia? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku berjanji bersumpah kepada kamu Tuhan, bahawasanya aku nak ikut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. Bukan sepatutnya dah. Aku nak ikut. Not supposed to be. No. Longgar. Itu dia mesti kejap boleh. Bermakna nanti nama apa dah tahu ni dah. Nama apa? Nama Saya Iqmal. Okey. Dan boleh. Okey. Dari gini. Ada ajar tak gini pada anak-anak? Tak ada. Pada anak-anak sendiri. Ada ajar. Dari segi yang apa yang saya faham ada, tapi yang dari dia mesti firm. Dia tak boleh longgar. Dia macam kita buat elemen tayar kan. Tak boleh ni pula skru nak tayar tu dengan tangan tak boleh. Pula tu setakat dia lekat tu, kemudian kalau dengan tangan tu mati kok. Itulah tak? Ataupun yang tak tu. So, sekarang kita ulang balik belakang, boleh? Boleh, kita ulang balik belakang, belakang. Boleh tak? Kita teman kawan kita ni. You, aku mahal ni. Hikmah. Baca sekali lah. Syahadat. Jangan tulis apa? Bear witness. Asyhadu. Aku berjanji, aku bersumpah padamu Tuhanku. La ilaha illallah. Yaitu tidak ada lagi perantaraan dalam ibadat, dalam berdoa, dalam berzikir, melainkan terus pada kamu saja Allah. Wa asyhadu, dan aku juga berjanji, bersumpah, berikrar padamu Tuhan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya aku nak ikut ajaran Nabi Muhammad Rasulullah. Sahaja. Adakah awak nak taat? Ya. Adakah awak nak taat? Ya. Adakah awak nak berpegang teguh? Ya. Baik. Saya nak tanya, awak nak buat lagi apa saja ibadat yang Nabi tak ajar? Ya. Itu kalimat syahadat. Sudah pun namanya boleh. Nak ikut, nak ikrar. Sudah namanya boleh.
satu lagi. Bermakna maulud yang Nabi tak ajar tu boleh buat hikmah. Kalau buat engkar syahadah tu, what happened engkar syahadah tu? Kufur. Jadi buat bid'ah tu adalah kufur pada Allah. Awak tahu dah. Awak ikrar. Sebab tu orang yang tidak ada ikrar tu, dia rasa dok buat bid'ah tu jadi tak apa jadi. Sedangkan mengucap dua kalimah syahadah tu sudah sodok jalan dah, sudah clear dah. Faham tak? Cuma nak bubur, oleh kerana tak erti lagi, nak bubur batu atas jalan. Bukan? Nak roller pula nak suruh rumah. Kemudian lepas tu nak tak. Okey, jadi sodok jalan, bubur batu semua sekali tu Quran. Nak tak apa dia? Hadis Nabi. Hadis Nabi. Tak hadis Nabi. Sil. Tak ada dah, tak campur dah. Jadi kena belajar dua apa ni? Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman tadi, dia beriman juga dengan yang lain, Tuhan yang lain. Jadi apa saja, mudah je hikmah. Nah, mudah saja. Apa saja awak tanya. Ada Nabi ajar tak ni? Tak ada. Mereka kata ni tu guru ajar. Bila dia kata ni tu guru ajar, awak cari itu. Jangan. Dia tak ada hadis, jangan. Pasal kalau awak ikut juga maknanya gini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan ma'a tuhu Rasulullah, bersama tuhu sebagai Rasulullah. Itu makna dia. Kalau ustaz yang ajar, ma'a ustaz Rasulullah, bersama ustaz sebagai Rasulullah. Yang Nabi ajar kita nak ikut, ustaz ajar kita nak ikut sekali. Ibadat ni, ibadat. Bukan hari hidup semasa ni nak buat rumah, nak buat paling, nak buat tu, bukan tu. Nak naik kereta, bukan yang tu. Tentang hidup atas dunia ni, bukan yang tu. Tentang agama saja, tentang syariat, tu saja tak boleh. Tentang benda lain tak. Ada satu orang tu bila saya kata begini, oh kalau begitu kita kena pakai naik unta lah. Oh dia kata begitu, kalau dia kata orang lain tak apa, dia kata saya silap. Oh silap. Oh kamu lah yang Tuhan kata dalam Quran yang mempersenda ayat-ayat Allah ni. Kamu kawannya baca ayat Quran. Kamu kau. Ya Tuhan sebut dalam Quran ni. Apabila dibaca pada mereka ayat-ayat Allah, kamu yang mengejek-ngejek ni kamu kau. Kamu kawannya. Oh tu. Muka tu orang putih, dia putih tu jadi hitam. So don't ever give way to any of this deviation dari agama. Jangan bagi muka. Nah, saya alhamdulillah grup kita ni sudah mengislamkan ramai orang kafir. Hikmah tak tahu dah. Yang sini sudah islamkan, ada orang Hindu di sini. Ini mereka ada seorang lagi tak? Lah, ada seorang lagi Hindu dalam mereka nak orang kata kalau ikan kan sudah berumur pada naik dan cakap jala lagi. Sudah timbul belakang. Yang tak hari ini sudah mengislamkan satu orang di supermarket. Di supermarket dia tabligh. 10 hari yang masa. Namanya Firdaus. Satu orang Hindu. Lepas dia di Kuala Lumpur sudah mengislamkan satu gereja di Greece. Tabligh dalam gereja, the whole congregation masuk Islam sekali. Dapat berhala tak bisa. Lepas tu buang semua berhala-berhala tu dengan salib apa semua atas bubur tu, buang belaka, tukar kepada Islamic Center. 23 orang. 4-5 hari lepas masuk Islam di Melawi saudara. Yang di Europe saya sudah tak boleh keep track dah. Tak boleh. Apa yang saya ajar ni, saya cakap yang video tape ni, yang saya tanya awak ni, senang sekali bukan tanya awak ni.
Saya tanya all the people outside our classroom here. Jadi bila mereka dengar yang soalan saya tanya, iaitu seperti soalan I'm asking you, the viewers. See? So you are the guinea pig je lah. Tapi you yourself tu, how do you feel just now? Macam mana lepas puncak? Lapang. Dan No, there is something going on. Biasanya gitulah. Ada bahasa apa? pembaharuan. Ada bahasa apa? No, that is not the word. That is not the word. That means Yakin. awak bila sudah mengucap baru ni, awak bila sudah mengucap baru ni, awak bahasa apa? Dengar sikit kan suara ni. Awak bahasa apa? Saya semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Dah, awak tak kata gitu saya baru ni. Dah, awak tak kata gitu baru ni. Malu pula dah. Awak tak kata gitu baru ni. Lepas awak mengucap, awak kata apa ke saya? Haji Baru masuk Islam. apa dia? Baru masuk Islam. Cakap depan ni. Baru masuk Islam. Tu perasaan. Kia macam mana Kia? Kia, duduk di Sarawak ni, orang Sarawak mari. Tanya dia. Saya tanya Kia. Lepas saya ajar mengucap tu apa awak rasa? Saya baru masuk Islam. What do you think? Cuma kita dalam hati tu duduk dalam confused. Mungkin kita rasa pembaruan. No. Ada satu benda. Apa dia? Baru kita percaya, hari ni baru kita mengucap. Sebab apa? Tidak ada siapa ajar mengucap pada kita. Ibu bapa kita, datuk kita, kawan kita, ustaz kita tak ada ajar. Akibat tak ajar ni lah yang terpesong ramai kita ni. Okey, kita stop sebentar.